seperti biasa hari ni kita bersiaran langsung di sudut jendela lah. Okey, seperti biasa Kak Lulu akan ingatkan dengan korang, jangan lupa pakai mask kerana mask ni kita bawa je ke mana-mana saja kerananya kita tak nampak coronavirus tu, okey. Okey, so sentiasa pakai mask ke mana saja anda berada. Okey, seperti biasa hari ni kita nak bagi sedikit tips berkenaan dengan langsir rumah, okey. Berkenaan langsir rumah, di mana langsir di rumah kayu. Okey, selalu kita bagi langsir tip macam-macam. Hari ini kita bagi tip berkenaan langsir rumah kayu. Okey, dengan bantuan langsir ada kemungkinan untuk memberi penekanan kepada reka bentuk rumah dan memberi penerangan kesan kesempurnaan kepada kedalaman bilik serta rasa umum keselesaan lah. Okey, di mana dia perlu memilih unsur ini untuk rumah daripada kayu dengan mengambil kira kedua-dua bahan reka bentuk tirai itu sendiri, okey. Di mana kita perlu pertimbangkanlah jenis tirai-tirai yang paling disesuaikan di dalam rumah kayu. Okey, ada orang kata rumah kayu kita tak sesuai pakai tirai, ada orang kata rumah kayu kita tak sesuai pakai langsir. Tapi nak pakai apa kan? So kita hari ni kita ceritakan apa yang sesuai dengan rumah kayu. Okey, di mana rumah kayu ni kita lebih pada memilih pada langsir klasik. Okey, langsir klasik di mana langsir ni terdiri daripada dua kanvas. Okey, antara yang terdapat adalah tirai udara ataupun pilihan yang lain adalah universal seperti sejenis bilik lah. Okey, dia tidak membebankan untuk dia berasa tidak selesa kat dalam rumah tu. Okey, so warna rumah kayu ni seperti ni haruslah dihadirkan dengan warna-warna yang cerah. Okey, warna-warna yang cerah untuk mendapatkan perhatian pada pedalaman yang lain. Okey, so kalau kita pilih langsir dalam keadaan rom pula, dia adalah pilihan yang paling relevan pada masa kini dan tegas dalam fashion lah, di mana dia terdiri daripada kelebihan dua tirai lah. Mungkin di mana kemudahan pemasangan dan penyelenggaraan, keserasian dengan pelbagai jenis dalaman dan juga penampilan yang mahal lah. Okey, di mana roller ni kerana pergerakan kanvas dia dikawal. Okay, jadi dia pasang pada kerangka tingkap sahaja dan mereka seniman lipatan dia menyerupai tirai lah. Okey, dengan mereka anda boleh dengan mudah menyesuaikan tahap cahaya keluar masuk. Okey, tirai rom juga boleh digunakan bukan saja untuk hiasan bukaan tingkap tetapi juga beranda ataupun teres. Sebab selalunya rumah kayu dia akan ada beranda kan. So penjagaan bahan ni melibatkan pembersihan kering lah yang dilakukan boleh digunakan dengan vacuum ataupun dengan berus. Okey, ini bermakna bilik-bilik yang rumah kayu ni dia tak ada kelembapan yang tinggi, jadi kain tersebut boleh digantung dan sesuai untuk tirai dapur lah. So kadang-kadang rumah kayu sebenarnya kita boleh pasang tirai macam ni. Dia lagi senang sebenarnya rumah kayu, sebab rumah kayu dia kecil-kecil je tingkap dia. Jadi bila tu kita gunakan tirai ni sahajalah, senang turun naik. Okey, pemilihan warna dia kita kena warna yang terang sikit lah sebab dia adalah rumah kampung kan. So kita juga boleh menggunakan tirai roller di mana ciri tersendiri sarung tangan tersebut terletak pada megasing lipatan lah. Yang dilakukan dengan cara memutar dengan bahan gulungan. So pilihan ni sangat sesuai. Okey, pilihan untuk bilik pula berbeza di mana untuk setiap bilik memerlukan jenis langsir tertentu lah, di mana terdapat trend mengikut pembukaan tingkap yang dibuat, di mana anda perlu mempertimbangkan beberapa perkara apabila memilih, di mana berkenaan dengan kawasan seperti ruang tamu, bilik tidur dan tapak sembahyang, tirai besar dan panjang akan menjadi pilihan yang sangat baik lah. Okey, versi klasik adalah sempurna tetapi anda perlu mengambil kira bahawa ia tidak boleh digunakan dalam kes skyline. Okey, skyline juga tirai dan tirai rom akan kelihatan baik lah. So di mana perkara utama adalah mengambil kira warna dan juga rupa mereka lah yang sepatutnya selaras dengan keadaan bilik. Okey, bagi dapur pula kita syorkan menggunakan yang pendek. Yang pendek kerana anda boleh melengkapkan bahan udara, dalaman dan cahaya sementara mereka mesti masuk ke dalam reka bentuk keseluruhan dan berada pada jarak yang mencukupi daripada plate panas lah untuk mengelakkan pencucuhan. Di mana kena jauh daripada tempat masakan. Okey, tingkat-tingkat kecil boleh ditambah dengan langsir tebal pada tali pinggang ataupun tirai buluh. Juga dalaman dapur dilengkapi dengan aksesori lah seperti ribbon ke, pelmet ke, klip busur ke. So mereka boleh memberikan kepribadian dan kooperasi dan kecerahan lah.
Okey, jika kita bercakap tentang beranda dengan loteng, selalunya rumah kayu ada beranda, ada loteng kan. Dia perlukan memberi perhatian lah kerana jenis tirai dia berbeza sikit. Mereka praktikal dan tidak memerlukan penjagaan khusus di mana mereka mudah dibasuh daripada habuk dan kotoran jalanan lah. Di mana mereka boleh melakukan fungsi perlindungan dan menjadikan bahagian bebas daripada reka bentuk. Atau mereka boleh digabungkan dengan langsir jenis lain. Anda juga boleh menggunakan tirai loreng yang diperbuat daripada bahan-bahan praktikal. Okey, dalam pemilihan bahan pula, kerana kayu adalah bahan semula jadi, langsir tiruan di dalam bilik tidak akan selalunya sesuai lah. Okey, dalam kes ini, mereka perlu mencadangkan untuk melihat kanvas kain raksasa lah yang tidak berwarna yang membawa kepada keharmonian. Okey, di mana bahan-bahan tu sangat popular lah. So, warna untuk rumah-rumah kampung ni, warna yang sesuai adalah warna dalaman seperti shaded juga berbeza lah. Tetapi dia boleh bergabungkan dengan warna-warna yang sesuai dengan plate kayu di rumah. Okey, di mana kain tiruan yang sangat terang dengan kombinasi lantai kayu dan dinding akan kelihatan tidak enak dan kasar lah. Di mana unsur-unsur kompleks hiasan dan reka bentuk artistik ni juga boleh membuatkan reka bentuk tidak masuk akal. Okey, so pakar ni menyarankan agar tidak menggunakan langsir hitam di rumah yang diperbuat daripada kayu. Kerana dia akan kelihatan penindasan dan muram terhadap latar belakang kayu. Okey, jadi pilihan terbaik menjadikan warna semula jadi adalah warna hijau, warna kopi, warna biru lancar sesuai dengan reka bentuk rumah dan memberikan keselesaan ruangan dalaman. Okey, bentuk geometri serta corak yang berwarna boleh dibuat daripada warna yang lebih tepu lah. Okey, di mana tirai semacam ini sesuai untuk bilik-bilik yang direka dengan gaya etno ataupun province. So, cara memilih dia bergantung pada bentuk tingkap rumah kayu tu. Sebab rumah kayu bentuk tingkap dia berbeza. Tak macam rumah kita duduk rumah teres ataupun rumah besar. So, tingkap boleh mempunyai pelbagai saiz dan bentuk. Okey, untuk setiap keadaan bukan standard terdapat beberapa penyelesaian yang betul lah. Di mana dalam kes tingkap terposit dan braided, langsir daripada kain langsir akan kelihatan anggun. Okey, penyelesaian sangat baik adalah menggunakan tirai atau lembaran gulung. Tingkap-tingkap segitiga boleh disamarkan atau sebaliknya ditekankan dengan bantuan kanvas lah. Apa-apa jenis pun penekanan untuk harus dilakukan diletakkan pada kaedah pengasing dan penetapan mereka. So, di samping itu tingkap serong boleh diletakkan buaian istimewa lah yang menjadikan elemen-elemen tu sangat cantik dalam penting untuk hiasan. So, itu adalah sedikit tips kita berkenaan dengan langsir untuk rumah kayu. Okey, so korang jangan lupa dekat Seri Jendela kita masih lagi ada promosi untuk langsir bilik pengantin di mana prosesi seri malam pertama 2020 masih lagi berjalan. Jualan atas talian. Okey, jualan atas talian dan juga bayaran angsuran langsir. So, korang boleh datang ke Seri Jendela buat pilihan kerana kami adalah pakar dalam merealisasikan impian anda dan kami adalah one stop, one station, one destination anda. So, berjumpa lagi dengan live yang lain dengan tips yang menarik di hari yang lain. Jumpa lagi bersama kami tim-tim Seri Jendela. Bye. Assalamualaikum. Boom! Jangan lupa, singgah kat Seri Jendela. Dapatkan pelbagai lansir dan jenis produk lain yang kita tawarkan di sini.